Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faik bin Hazani, nombor metrik 061510. Okey, nama saya Ahmad Amzar bin Ahmad Zamri, nombor metrik 059470. Kami berdua akan membentangkan hadis keempat daripada kitab Al-Wafi fi Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Daripada Abdul Rahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kami dan baginda adalah seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya seseorang daripada kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya sebagai setitis air mani dalam masa 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah dalam masa 40 hari berikutnya. Kemudian menjadi seketul daging dalam masa 40 hari yang berikutnya. Kemudian dihantar kepadanya malaikat, lalu ditiup kepadanya rohnya dan ditulis baginya akan 4 kalimah, iaitu ditentukan akan rezekinya, ajalnya, amalannya, dan sama ada ia seorang yang celaka atau seorang yang berbahagia. Maka demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya seseorang daripada kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga sehingga jaraknya di antara syurga sekadar 1 hasta, dan telah terdahulu dalam ilmu Allah, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia masuk neraka. Dan sesungguhnya seorang daripada kamu akan beramal dengan amalan ahli neraka sehingga menjadi jaraknya di antara neraka sekadar 1 hasta, dan telah terdahulu di dalam ilmu Allah, lalu dia beramal dengan amalan ahli syurga, maka dia masuk ke dalam syurga. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya ingin memberitahu serba sedikit tentang sirah perawi hadis ini, iaitu Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk orang yang pertama kali memeluk Islam. Beliau juga adalah ahli Al-Quran dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keutamaan beliau yang berbunyi, "Man ahabba an yaqra al-Quran wadan kama unzila falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abdin." Yang bermaksud, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana ketika diturunkan, maka hendaklah ia membaca berdasarkan bacaan Ibnu Ummi Abdi, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau adalah orang yang pernah melakukan hijrah ke Habsyah, juga ke kota Madinah, dan beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah. Ahmiyatuhu, kepentingan hadis. Hadis ini amat penting yang mengumpulkan segala keadaan manusia bermula daripada awal penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan dalam kehidupan dunia hinggalah ke penghujungnya, iaitu hidup kekal selama-lamanya di dalam negeri yang bahagia, iaitu syurga, atau negeri celaka, iaitu neraka, sesuai dengan amalan-amalan yang telah dikerjakannya
di dalam kehidupannya di dunia dan bersesuaian dengan ilmu Allah, ketentuan dan takdirnya. Kita masuk pada lughatul hadis. Lughatul hadis yang pertama ialah as-sadiqu, yang bermaksud yang benar, iaitu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam benar di dalam segala perkataan dan ucapannya. Justeru baginda adalah seorang yang benar dalam kebenarannya yang menurut kepada keadaan sebenarnya. Okey, yang kedua al-masduqu, maksudnya yang dibenarkan, iaitu dibenarkan bagi setiap yang diwahyukan kepadanya. Kerana sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam telah datang kepadanya dengan kebenaran dan Allah Subhanahu wa taala membenarkannya atas janji yang telah dijanjikan olehnya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah yujma'u, yang bermaksud ciptaannya, iaitu disatukan dan dipelihara dengan dikatakan juga dengan takdirnya. Yang keempat, maksudnya ciptaannya, khalquhu. Bahan ciptaannya iaitu air sperma yang daripadanya manusia diciptakan. Yang kelima ialah fi batni ummihi, yang bermaksud dalam perut ibunya, iaitu di dalam rahim ibunya. Okey, yang keenam nutfatan, air mani, iaitu erti sebenarnya ialah air yang bersih. Sedang maksudnya di sini adalah air mani, sperma. Yang ketujuh ialah alaqatan, yang bermaksud ketulan darah, iaitu ketulan darah yang tidak kering dinamakan alaqatan, yang secara harfiahnya bermaksud melekat, kerana ia melekat pada tangan orang yang memegangnya. Okey, yang ke-8 ialah mudghatan, iaitu ketulan darah. Seketul daging, iaitu dalam kadar yang boleh dikunyah. Yang terakhir iaitu yang ke-9, fayasbiqu alaihi alkitab, yang bermaksud suratan takdir yang mendahuluinya. Artinya sesuatu yang mendahuluinya, iaitu yang ada dalam pengetahuan Allah atau Lauh Mahfuz atau ketika masih dalam perut ibunya. Lam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. Okey, baiklah, kita pergi kepada seterusnya, iaitu syarah hadis, iaitu yang pertama at-tuarul janin fil rahmi, maksudnya pusingan kejadian janin di dalam rahim. Hadis ini menunjukkan bahawa janin mengalami perubahan dalam masa 120 hari dalam 3 peringkat. Satu peringkat meliputi tempoh 40 hari, maka dalam masa 40 hari yang pertama tersebut ianya masih merupakan setitis air mani. Kemudian dalam tempoh 40 hari seterusnya ia menjadi segumpal darah dan bertukar menjadi seketul daging. Dalam tempoh 40 hari yang berikutnya pula, selepas 120 hari, ditiup padanya roh oleh malaikat dan dituliskan baginya 4 kalimah, iaitu rezekinya, ajalnya, baik dan buruk kesudahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin. Maksudnya, wahai umat manusia, sekiranya kamu di dalam keraguan mengenai hari kebangkitan makhluk hidup semula daripada hari kiamat, maka perhatikanlah kepada tingkat kejadian manusia, kerana sebenarnya kami telah menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis air mani, kemudian segumpal darah, dan kemudian seketul daging. Surah Al-Hajj. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna nutfata 'alaqatan mudghatan fakhalaqna mudghata 'idhaman fakasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada satu saripati yang berasal daripada tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu setitis air benih pada tempat penetapan yang kukuh, iaitu rahim. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk ia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Di dalam ayat ini Allah menyebut tentang keempat-empat peringkat penciptaan tersebut sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, dan kemudian ditambahkan padanya 3 peringkat yang lain, maka menjadilah 7 peringkat kesemuanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Khuliqa ibnul Adam min sab'in. Anak Adam telah diciptakan daripada 7 kerangka. Seterusnya, apakah hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam tertib penciptaan manusia? Okey, saya terangkan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia di dalam tertib ini. Satu proses penciptaan yang berjalan daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Perubahan demi perubahan, dan sedangkan Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya berkuasa menciptakan manusia sekaligus dan menyempurnakan penciptaannya dalam masa yang teramat singkat, luar daripada perkiraan. Maka apakah hikmah di sebalik ini? Okey, adapun hikmahnya ialah peraturan penciptaan manusia sejajar dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akan segala kejadian yang luas bertepatan dengan sebab-sebab musabab muqaddimah dan natijah. Dan ini memerlukan perincian di dalam menerangkan tentang kudrat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam kepada satu perubahan dan tahap yang lain. Ini adalah ta'lim kepada satu perubahan dan tahap yang lain. Ini adalah ta'lim, pengajaran ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya supaya di dalam menjalankan urusan mereka hendaklah perlahan-lahan dan di dalam tertib yang tertentu dan menjauhkan sifat tergesa-gesa dan melulu. Kita akan pergi kepada poin yang kedua, iaitu nafkhul ruh, iaitu tiupan roh. Ulama telah bersepakat bahawa roh ditiup ke dalam janin selepas tamat tempoh 120 hari selepas persetubuhan sepasang suami isteri. Yang demikian itu adalah berlaku selepas sempurnanya tempoh 4 bulan dan masuk ke bulan yang kelima. Ini kewujudan janin dapat diketahui dengan penyaksian penglihatan. Di situ dikeluarkan hukum hakam tentang tuntutan hak dan kewajipan nafkah. Dan demikian juga dengan gerakan janin di dalam rahim
Di situlah terdapat hikmah bahawa seseorang wanita yang kematian suami hendaklah beriddah selama 4 bulan 10 hari supaya jelas kebebasan rahim daripada mengandungi janin. Roh adalah nyawa yang membuatkan manusia itu hidup dan ia merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah difirmankannya di dalam Al-Quran yang berbunyi wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu minal amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Surah Al-Isra. Okey, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Surah Al-Isra. Di dalam syarah Muslim oleh Imam An-Nawawi, roh adalah satu jisim yang halus yang bergerak dan menyerap di dalam tubuh sebagaimana air yang menyerap di dalam ranting pokok yang hijau. Di dalam Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, roh adalah jauhar, iaitu atom yang unggul dan tersendiri di dalam tubuh manusia. Marilah sama-sama kita melihat sedikit sedutan klip yang akan ditayangkan.
Fiqh hadis dan petunjuknya yang ketiga ialah tahrim isqatul janin, yang bermaksud pengharaman perguguran janin. Alim ulama telah bersepakat dalam pengharaman perguguran janin selepas ditiupkan roh ke dalamnya, dan perbuatan menggugurkan janin ini dianggap sebagai suatu jenayah. Maka tidak halal bagi seorang Muslim melakukannya. Justeru ianya adalah perbuatan jenayah kepada sesuatu yang hidupnya telah sempurna zahir kehidupannya. Diwajibkan juga diat kepada orang yang menggugurkannya jika ia gugur dalam keadaan hidup kemudian mati, dan hukuman pembayaran harta ini lebih ringan sekiranya ia gugur dalam keadaan tidak bernyawa. Begitulah juga haram hukumnya perguguran yang dilakukan sebelum roh ditiup ke dalamnya. Demikianlah pendapat kebanyakan ulama. Dalilnya adalah sebagaimana yang boleh diperolehi daripada hadis-hadis sahih bahawa penciptaan bermula pada peringkat setitis air mani selepas ia tetap di dalam rahim. Telah diriwayatkan oleh Muslim daripada Hudzaifah ibn Usaid radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Idza marra bi nutfati isnani wa arba'una lailah wa fi riwayah bid'a wa arba'una lailah ba'asallahu malakan fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa 'idhamaha." Yang bermaksud, jika nutfah telah berlalu genap 42 malam, dalam riwayat yang lain lebih daripada 40 hari, Allah mengutuskan malaikat untuk membentuknya, menciptakan akan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya dan tulang temulangnya. Sebelum kita pergi ke poin seterusnya, mari kita sama-sama melihat sedikit info tambahan berkenaan pengharaman perguguran janin ini daripada Syekh Habib Ali Zainal. Jadikan daripada satu jiwa yaitu Nabi Adam zaujaha, pasangannya, yakni sebagai simbol bahwasanya terikat dengan perkahwinan bermula daripada Nabi Adam, pasangan yang dikahwinkan. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah menyebarkan daripada keduanya pasangan ini rijalan katsiran wa nisaa, zuriat daripada laki-laki yang banyak dan juga perempuan. Ini adalah merupakan sunnatullah di atas muka bumi ini, perkahwinan dan juga adanya az-zurriyah. Oleh sebab itu, apa saja usaha untuk membendung ketiadaan zurriyah, maka ianya bercanggah dengan sunnatullah yang Allah tetapkan di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, kenapa tidak diperbolehkan satu perbuatan dahulu yang menjadi amalan kepada jahiliyah, kebiri, yani orang dilakukan sesuatu untuk tidak dapat mempunyai zuriyah, maka hal ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Kenapa diharamkan di dalam agama menggugurkan janin, aborsi? Maka perkara itu adalah juga tidak dibenarkan, disebabkan oleh karena bercanggah dengan sunnatullah di atas muka bumi ini. Yang diperlukan adanya az-zurriyah, mengimarahkan bumi ini, kecuali bila mana ada sebab-sebab yang munasabah sehingga pengguguran itu diperbolehkan. Likulli qaidatin mustathniyat. Setiap ada kaidah yang membolehkan atau tidak membolehkan, mesti ada pengecualian. Yakni kalau aborsi, menggugurkan tak boleh, ada sebab-sebab tertentu yang dikecualikan boleh. Seperti kalau tak menggugurkan ibunya terancam, boleh menyebabkan kepada maut. Maka dalam hal ini lebih kita mendahulukan yang konfirm hidup berbandingkan kepada yang belum konfirm hidup di dalam janin. Atau bila mana janin yang dikandungkan itu boleh menyebabkan satu wabak penyakit yang merebak umpamanya, maka dalam hal ini sebab-sebab tertentu akan diperbolehkan. Likulli qaidatin mustathniyat. Setiap ada kaidah mesti ada pengecualian. Tapi intipati yang ada di dalam syarak akan ikatan pasangan adanya adalah az-zurriyah.
Okey, seterusnya kita pergi kepada poin yang seterusnya, iaitu alimallahu ta'ala, yang bermaksud ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui akan hal ehwal makhluknya sebelum mencipta mereka. Barang apa yang terjadi dan terhasil daripada mereka, daripada keimanan atau ketaatan, kekufuran dan maksiat, kebahagiaan dan kecelakaan. Sesungguhnya demikian itu terjadi dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan iradahnya. Telah banyak nas-nas yang menukilkan tentang penetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Sahih Al-Bukhari daripada Ali ibni Abu Talib radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, "Ma min nafsin manfusatin illa wa qad kataba Allahu makanuha minal jannati wan nar wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idah." Faqala rajul, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nad'u al-amal?" Faqala, "i'malu fa kullu ma yassarun lima khuliqa lahu. Amma ahlus sa'adati fayassaruna li'amali ahlis sa'adah. Wa amma ahlus syaqawah fayassaruna li'amali syaqawah." Summa qara'a, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna." Yang bermaksud, tidaklah satu jiwa yang bernyawa pun melainkan sesungguhnya telah ditulis atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya sama ada di dalam syurga atau neraka, melainkan telah ditentukan baginya, sama tergolong dalam mereka yang berbahagia atau mereka yang celaka. Seorang lelaki telah berkata, "Ya Rasulullah, adakah kami menyerah sahaja kepada apa yang telah ditentukan untuk kami dan meninggalkan amalan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ketahuilah kamu, setiap yang telah dipermudahkan itu memperolehi apa yang telah diciptakan untuknya. Maka orang-orang yang berbahagia telah dipermudahkan untuk melakukan amalan-amalan orang yang berbahagia, dan ada pun orang-orang yang celaka, maka dipermudahkan baginya untuk melakukan amalan-amalan orang yang celaka." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna." Yang bermaksud, ada pun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga. Surah Al-Lail ayat 5 hingga 6. Atas yang sedemikian itulah maka sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kesan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya supaya beriman dan melakukan ketaatan dan mencegah mereka daripada kekufuran dan maksiat. Maka perintah larangan itu adalah merupakan dalil atau burhan bahawa sesungguhnya si hamba memiliki ikhtiar dan niat terhadap barang apa yang dikehendakinya. Jika tidak, maka perintah dan larangan Allah itu akan menjadi sia-sia belaka. Seterusnya kita pergi kepada poin yang kelima, iaitu wal ihtaj bil qadari, yang bermaksud berhujah dengan qadar, ketentuan. Okey, baiklah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita supaya beriman dengannya dan mentaatinya dan mencegah kita daripada kufur terhadapnya serta memaksiatinya. Yang demikian itu adalah tanggungjawab yang telah ditaklifkan, iaitu dipertanggungjawabkan ke atas kita. Maka dengan itu jadilah kita orang yang mukallaf. Apa saja yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita yang baik ataupun buruk, maka sesungguhnya ianya majhul, di luar pengetahuan kita. Kita tidak mengetahuinya dan bukanlah kita dipertanggungjawabkan untuk mengetahuinya. Oleh yang demikian, orang-orang yang sesat dan kafir ataupun fasik janganlah berhujah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuannya dan iradahnya sebelum yang sedemikian itu terhasil ataupun terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun." Maksudnya, dan katakanlah wahai Muhammad,
Beramallah kamu akan segala yang diperintahkan. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Surah At-Taubah. Adapun selepas hasilnya atau terjadinya barang yang apa yang telah ditakdir itu, maka berhujah dengan qadar itu adalah dibenarkan, iaitu ketika seseorang yang beriman memperoleh kerehatan dan tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang beriman berlangsung dengan kebaikan dalam rupa kesenangan dan kesempitan. Okey, baiklah, yang keenam ialah al-a'malu bil khawatim. Maksudnya amalan-amalan adalah dengan penyudahnya. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Sa'ad radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Maksudnya sesungguhnya amalan-amalan itu adalah dengan penyudahan. Maka makna yang sedemikian itu ialah barang siapa yang telah dituliskan baginya dengan iman dan taat pada akhir umurnya, kadang-kadang ia kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ingkar kepadanya pada sesuatu waktu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengurniakan taufik untuk beriman dan mentaatinya dalam sesuatu waktu daripada tempoh kehidupannya sebelum berakhir umurnya, lalu ia mati dalam keadaan sedemikian dan memasuki syurga. Sebaliknya, barang siapa yang kadang pada sesuatu waktu atau tempoh di dalam kehidupannya ia mentaati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan dengan usahanya, amalannya dan kehendaknya, kemudian ia mengucap kalimah kufur dan mengerjakan amalan-amalan ahli neraka serta mati dalam keadaan sedemikian, justru itu ia pun memasuki neraka. Oleh yang demikian, janganlah terperdaya dengan zahir keadaan seseorang insan itu, kerana sesungguhnya pengajaran diambil pada penyudah amalan-amalannya, dan janganlah juga berputus asa dengan keadaan zahir seseorang insan. Justru pengajaran diambil pada penyudah amalan-amalannya di akhir-akhir umurnya. Oleh itu, kita pohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar mengukuhkan dan menetapkan kita di atas hak dan kebaikan dan penyudah yang baik. Muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Fiqh hadis yang ketujuh ialah kana Nabi yaqsuru fi du'aihi ya muqallibal qulub wal absar sabbit qalbi ala dinik, iaitu sesungguhnya Nabi SAW telah memperbanyakkan dalam doanya dengan permintaan ini yang berbunyi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Maksudnya, wahai Allah yang membolak-balikkan hati-hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, inna quluba bani Adam baina isba'ina min asabi'ir rahman azza wa jalla kaqalbin wahidin yusarrifuhu kaifa yasha. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, yang bermaksud sesungguhnya hati-hati anak Adam adalah di antara dua jari-jari Ar-Rahman Azza wa Jalla, seumpama hati yang satu. Allah memaling-malingkannya sebagaimana yang dikehendakinya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Allah yang memaling-malingkan hati-hati, palingkanlah hati-hati untuk mentaatimu.
Dan kita pergi ke fiqh sirah yang terakhir, iaitu su'ul khawatim, yang bermaksud penyudah yang buruk. Daripada Ibnu Hajar Al-Haytami telah berkata, sesungguhnya penyudah kejahatan itu adalah terjadi. Kita pohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah justeru sesuatu yang disisipkan atau disembunyikan dalam badan seseorang hamba, di mana orang ramai tidak mengetahuinya akan kewujudannya. Dan yang demikian itu, kadang-kadang terdapat seseorang yang mengerjakan amalan ahli neraka, tetapi di dalam batinnya, hatinya wujud satu ciri kebaikan yang tersembunyi, yang akhirnya kebaikan ini akan menguasainya pada akhir umurnya, lalu membolehkan baginya memperolehi kesudahan yang baik, yakni husnul khatimah. Abu Aziz bin Daud menukilkan di dalam katanya, aku telah hadir di sisi seorang yang hampir-hampir mati, yang ditalkinkan dengan 2 kalimah syahadah. Berkatalah seseorang, dia kafir dengan kedua-duanya kalimah syahadah itu. Lalu ditanyakan akan keadaan orang yang dalam keadaan nazak tersebut. Lalu diketahui bahawa beliau adalah seorang pemabuk. Abdul Aziz telah berkata, takutilah akan dosa-dosa, kerana sesungguhnya dosa-dosa itu telah menjatuhkannya ke dalam kesusahan untuk menyebut 2 kalimah syahadah tersebut. Daripada Fathul Mubin Syarah Al-Arba'in. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ahadakum yujma'u khalquhu في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله